Orang Malaysia tak sedar betapa hebatnya diri mereka. Seorang profesor Harvard mengkaji selama 60 tahun, seorang ahli sosiologi Amerika memerhati selama 40 tahun, dan seorang wartawan British menetap selama 30 tahun untuk sampai kepada kesimpulan ini. Orang Malaysia tidak sedar betapa hebatnya diri mereka. Mereka telah mencipta keajaiban, tetapi tidak menyedari bahawa merekalah penciptanya. Walaupun mendapat A, mereka menangis kerana merasa tidak cukup bagus. Walaupun menjadi antara yang terbaik di dunia, mereka masih berkata masih jauh lagi perjalanan. Tuan-tuan dan puan-puan, tiada bangsa seperti ini di mana-mana pun di dunia. Seorang wartawan British yang telah tinggal di Malaysia selama 30 tahun merumuskan mereka dalam satu frasa, bangsa yang mempunyai semangat yang luar biasa kental. Apakah yang dilihat oleh mereka pada rakyat Malaysia sehingga mereka sanggup mendedikasikan hidup mereka? Kisah ini akan saya bongkarkan sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya kongsikan satu kisah dari Amerika Syarikat pada tahun 2022. Di sebuah dewan kuliah besar di Pennsylvania State University, 800 orang pelajar memenuhi dewan yang bertingkat itu. Ia adalah kelas sosiologi. Seorang profesor berambut putih memaparkan bendera jalur gemilang di skrin. Lalu beliau berkata, "Sejak usia 20-an, saya telah terpikat dengan daya tarikan Malaysia, dan kini seluruh dunia pula yang terpikat dengan daya tarikan Malaysia." Suasana menjadi senyap. Pelajar-pelajar Amerika yang tidak begitu mengenali negara bernama Malaysia mula mengangkat kepala. Video kuliah ini tersebar melangkaui kampus ke seluruh Amerika Syarikat. Nama profesor ini ialah Sam Richards, seorang yang telah mengkaji Malaysia selama lebih 40 tahun sejak 1984. Pada masa yang sama, di seberang lautan Atlantik, di University Harvard, ada seorang lagi profesor yang telah mengkaji Malaysia selama 60 tahun, namanya Mark Peterson, atau nama Melayunya, Bedarul Zaman. Nama ini membawa maksud bulan purnama zaman, melambangkan seorang sarjana yang datang dari barat. Beliau seorang yang menjejaki salasilah keluarganya sehingga 300,400 tahun dan telah meneliti sejarah Malaysia lebih lama daripada kebanyakan rakyat Malaysia sendiri. Inilah kata-katanya tentang orang Malaysia. Kemiskinan rakyat Malaysia hanyalah sementara. Saya melihatnya pada sinar mata mereka pada tahun 1968. Dan ada seorang lagi, Michael Breen, seorang wartawan berasal dari Britain. Beliau pernah berkhidmat dengan agensi media terkemuka dunia dan telah menetap di Malaysia selama lebih 30 tahun. Pendekatan beliau agak unik. Beliau tidak hanya memuji. Beliau dengan tajam menunjukkan kelemahan, sikap tidak apa yang kadang-kadang melambatkan, wujudnya rasuah, dan perpecahan politik yang berpuak-puak. Namun selepas itu, beliau berkata, walaupun begitu, Malaysia adalah sebuah negara yang sungguh menakjubkan dan rakyatnya adalah insan-insan yang sangat istimewa. Pujian daripada orang yang hanya memuji mungkin kedengaran ringan, tetapi kata-kata dari seseorang yang melihat segala kelemahan namun masih menganggapnya luar biasa, kata-kata itu mempunyai beratnya yang tersendiri. Seorang profesor Harvard, seorang ahli sosiologi Amerika, seorang wartawan British. Negara mereka berbeza, bidang kepakaran mereka berbeza, dan tempoh masa mereka melihat Malaysia juga berbeza. Namun, kesimpulan yang mereka buat selepas berpuluh-puluh tahun meneliti rakyat Malaysia adalah sama. Orang Malaysia tidak sedar betapa hebatnya diri mereka. Hari ini, saya akan menghuraikan kisah ini satu persatu. Mari kita dengar perlahan-lahan bagaimana rupa kita di mata mereka. Mari kita ceritakan lebih lanjut tentang ketiga-tiga individu ini. Tidakkah Anda tertanya-tanya, apa sebenarnya yang mereka lihat pada Malaysia sehingga mereka sanggup mendedikasikan berpuluh-puluh tahun hidup mereka? Pertama, Profesor Mark Peterson dari Harvard. Pada tahun 1968, seorang pemuda Amerika yang belum pun mencecah usia 20 tahun mendarat di lapangan terbang Subang. Bukan Kelia seperti sekarang, tetapi lapangan terbang Subang. Sebaik sahaja melangkah keluar dari lapangan terbang, terbentang di hadapannya jalan-jalan yang belum berturap, dikelilingi ladang getah dan lombong biji timah. Bangunan-bangunan rendah dan usang, dan lebih ramai orang berjalan kaki dan berbasikal berbanding kereta. Pada masa itu, pendapatan per kapita Malaysia adalah antara yang terendah di dunia. Di mata pemuda ini, Kuala Lumpur, secara jujurnya, adalah sebuah bandar yang miskin, tetapi ada sesuatu yang aneh. Sinar mata orang-orangnya tidak pudar. Apabila beliau melawat universiti, beliau melihat para pelajar sedang mengkaji ilmu ekonomi. Ada juga yang sedang menyelidik tentang pertanian moden. Ada satu persamaan pada sinar mata mereka.
azam untuk membina semula negara ini dengan tangan mereka sendiri. Bangunan-bangunan mungkin usang, tetapi semangat mereka tidak pernah usang. 60 tahun kemudian, pemuda yang kini menjadi seorang doktor falsafah dalam pengajian Malaysia di Harvard, mengimbas kembali saat itu, kemiskinan rakyat Malaysia hanyalah sementara. Saya melihatnya pada sinar mata mereka. Beliau memberi dirinya nama Melayu, Bedarul Zaman, sarjana yang datang dari Barat. Seseorang yang menjejaki salasilahnya selama 300,400 tahun dan mendalami sejarah serta budaya Malaysia selama 60 tahun. Rupa-rupanya, ada seorang Amerika yang mengkaji Malaysia lebih lama daripada orang Malaysia sendiri. Kisah kedua, Profesor Sam Richards. Pada tahun 1984, beliau adalah seorang pelajar siswaza. Pada masa inilah beliau mula berminat dengan sebuah negara bernama Malaysia, dan minat itu tidak pernah pudar selama lebih 40 tahun. Walaupun selepas menjadi profesor sosiologi di Pennsylvania State University, kuliahnya sentiasa menampilkan Malaysia. Namun, sekitar tahun 2022, keadaan berubah. Film yang dibintangi Michelle Yeoh memenangi anugerah Oscar. BTS membuat persembahan di Kuala Lumpur dan mendapat sambutan hangat. Para pelajar Amerika mula bertanya, "Profesor, kenapa Malaysia tiba-tiba menjadi begitu populer?" Profesor Richards tersenyum dan menjawab, "Ia bukan tiba-tiba. Saya telah menyaksikannya selama 40 tahun." Di hadapan 800 orang pelajar, beliau mula menghuraikan mengapa Malaysia adalah sebuah negara yang menarik. Kuliah itu menjadi tular di seluruh Amerika, yang kemudiannya membawa kepada jemputan kuliah khas di Universiti Malaysia, penampilan di televisyen, dan penerbitan buku. Ada satu perkara yang sering diulang oleh Profesor Richards. Tiada tempat di dunia ini seperti Malaysia. Sebuah negara yang dalam masa 50 tahun berubah daripada negara membangun menjadi harimau ekonomi, menjadi negara maju, menjadi kuasa sukan Commonwealth, dan melahirkan bintang budaya bertaraf dunia. Selain daripada keajaiban, tiada penjelasan lain. Bayangkan, betapa drastiknya perubahan Malaysia yang disaksikannya selama 40 tahun sehingga beliau menggunakan perkataan keajaiban. Orang ketiga, Michael Breen. Beliau bukan seorang ahli akademik, tetapi seorang wartawan. Berasal dari Britain, beliau pernah bekerja dengan agensi media terkemuka dunia. Namun wartawan ini datang ke Malaysia dan terus menetap selama lebih 30 tahun. Biasanya seorang koresponden asing akan berpindah ke negara lain selepas 3,5 tahun. 30 tahun bermakna beliau telah menghabiskan separuh hidupnya di Malaysia. Penilaiannya tentang Malaysia sangat unik. Seperti yang saya sebutkan tadi, beliau memulakan dengan kelemahan, terlalu santai, ada rasuah, suka berpuak-puak mengikut kaum dan politik. Mendengar setakat ini, Anda mungkin fikir beliau tidak suka Malaysia. Tetapi kemudian, beliau menyambung, rakyat Malaysia ini seolah-olah hidup dengan minum teh tarik dan makan sambal belacan setiap hari. Cepat mesra, penuh tenaga, bersemangat, sangat baik hati, pintar, dan cerewet. Mereka banyak berhibur, banyak makan, banyak minum, tetapi dalam bab kerja, mereka antara yang paling rajin di dunia. Ini adalah penilaian menyeluruh dari seseorang yang telah makan, bekerja, dan bergaul dengan rakyat Malaysia setiap hari selama 30 tahun. Menarik bukan? 60 tahun lalu, seorang profesor Harvard melihat sinar mata rakyat Malaysia dan merasakan negara ini berbeza. 40 tahun kemudian, seorang ahli sosiologi Amerika menyaksikannya dan menyebutnya satu keajaiban. Seorang wartawan British, selepas tinggal selama 30 tahun dan melihat segala baik buruknya, masih mengatakan mereka adalah insan-insan istimewa. Negara berbeza, zaman berbeza, pekerjaan berbeza, tetapi kesimpulannya sama. Jadi apa sebenarnya yang mereka lihat? Mari kita mulakan dari jauh. Dari mana datangnya bangsa ini? Mari kita yejaki asal-usul darah kita. Di Kepulauan Nusantara, tersebar luas sebuah rumpun bangsa yang menarik. Orang Austronesia, keturunan mereka berjumlah ratusan juta. Mereka mempunyai satu kisah yang diwarisi turun-temurun. Nenek moyang kita adalah pelaut ulung yang mengembara dari satu daratan yang jauh. Mereka datang dari utara, menyeberangi lautan dan menetap di kepulauan ini. Tidakkah ia menakjubkan? Sejarawan menjejaki migrasi ini kembali ke Taiwan dan selatan China. Satu kumpulan pengembara yang berani ini belayar merentasi lautan. Dengan satu cabang bergerak ke selatan, membentuk tamadun di semenanjung Tanah Melayu, Sumatera, Jawa, Borneo, dan Filipina. DNA orang Melayu modern mempunyai pertalian yang sangat rapat dengan penduduk asli di Taiwan. Beribu-ribu tahun terpisah oleh lautan, tetapi genetik masih kekal.
Keturunan pelaut yang membina perahu dan belayar ke tempat yang tidak diketahui ini kini mengingati warisan mereka sebagai orang Nusantara. Bukan itu sahaja, mari kita lihat ke Madagaskar, sebuah pulau di pesisir Afrika. Orang Malagasy yang tinggal di sana, jika dilihat wajah mereka, sangat mengejutkan. Mereka kelihatan seperti orang dari Asia Tenggara. Mata, hidung, tulang pipi, bentuk muka. Satu kajian genetik oleh University di Amerika membandingkan genetik bangsa-bangsa di seluruh dunia. Bangsa manakah yang paling rapat genetiknya dengan orang Melayu? Orang Malagasy adalah antara jawabannya. Di sebuah pulau beribu-ribu kilometer jauhnya, hidup sekumpulan manusia yang paling menyerupai kita. Ramai sarjana mengatakan mereka adalah keturunan pelaut dari Nusantara yang belayar merentasi lautan Hindi lebih 1000 tahun dahulu. Satu lagi tempat, India. Di timur Laut India, di Nagaland, tinggal suku kaum Ao. Mereka orang India, tetapi tidak kelihatan seperti orang India. Mata kecil, tulang pipi yang menonjol, wajah yang mirip orang Asia Tenggara. Apabila DNA mereka dibandingkan, ternyata terdapat persamaan yang tinggi dengan orang-orang dari Nusantara. Mereka sering didiskriminasi karena kelihatan terlalu berbeza daripada penduduk majoriti India. Wajah yang berbeza itu adalah wajah yang mirip dengan kita. Tidakkah ia sesuatu yang aneh? Orang Austronesia di Nusantara, orang Malagasy di Madagaskar, suku Ao di timur Laut India. Mengapa mereka semua mempunyai persamaan dengan kita? Kita perlu kembali ke zaman yang sangat lampau. Manusia berasal dari Afrika. Selepas pengembaraan yang panjang, mereka berpecah kepada beberapa cabang. Salah satu cabang tiba di Asia Tenggara. Mereka yang menetap di semenanjung dan kepulauan ini menjadi nenek moyang kita kira-kira 40.000 tahun yang lalu. Sebahagian daripada mereka yang menetap di sini kekal dan membina tamadun. Sebahagian yang lain terus belayar. Ada yang ke timur sehingga ke Kepulauan Pasifik, ada yang ke barat sehingga ke Madagaskar. Mereka bertebaran, beribu-ribu tahun berlalu. Mereka yang tinggal di semenanjung Tanah Melayu menjadi orang Melayu. Mereka yang belayar ke Madagaskar menjadi orang Malagasy. Mereka yang berhijrah ke pedalaman menjadi suku Ao. Mereka menjadi bangsa yang tidak mengenali satu sama lain. Bahasa berbeza, pakaian berbeza, makanan berbeza, tetapi genetik masih mengingatinya, wajah masih mengingatinya. Pada tahun 2022, satu penemuan menarik dibuat. Di Lembah Bujang, Kedah, tapak arkeologi tamadun Melayu awal. Rangka manusia berusia kira-kira 1.700 tahun dianalisis oleh para penyelidik. Daripada 8 rangka, 6 daripadanya mempunyai genetik yang hampir sama dengan kita hari ini. Genetik orang Kedah tua 1.700 tahun dahulu hampir sama dengan kita yang hidup pada tahun 2022. Dua lagi rangka menunjukkan keturunan dari Cina dan India. Ini bermakna, sejak zaman itu lagi, orang dari pelbagai tempat telah datang dan hidup bersama di tanah ini. Mari kita rumuskan. Kita bukanlah bangsa yang terkurung di semenanjung Tanah Melayu sahaja. Kita adalah keturunan bangsa pelaut yang menjelajah benua, menyeberangi lautan, dan mendaki gunung. Di Madagaskar, ada orang yang mengingati asal-usul mereka dari timur. Di pedalaman India, ada orang yang didiskriminasi karena wajah mereka yang mirip kita. Kita mungkin terpisah, tetapi kita datang dari akar yang sama. Jadi apakah sejarah yang dicipta oleh mereka yang tinggal di semenanjung Tanah Melayu? Jawabannya, menariknya, tersembunyi dalam sejarah kesultanan kita yang kita pelajari setiap hari. Apakah nama keluarga Anda? Jika Anda berketurunan Cina, mungkin Tan, Lim atau Li. Jika India, mungkin Subramaniam atau Krishnan. Orang Melayu pula menggunakan nama bapa. Di Malaysia, kepelbagaian ini adalah norma. Tetapi mari kita lihat dari sudut lain. Di Eropa, nama keluarga yang paling biasa seperti Smith hanya merangkumi kurang 1% populasi. Di Jepun, nama keluarga Tanaka juga kurang 1%. Ini karena sejarah mereka dipenuhi dengan penaklukan dan penghapusan. Disinilah Profesor Mark Peterson, Bedarul Zaman, memberikan tafsiran yang menarik tentang sejarah kita. Nama-nama seperti Sultan Mahmud, Sultan Mansur, Tun Perak, ini adalah nama-nama pemerintah dan pembesar. Mengapa sejarah mereka terus diingati dan dihormati? Kuncinya di sini. Di alam Melayu, apabila sebuah kerajaan baru mengambil alih, mereka jarang sekali menghapuskan seluruh kerabat diraja sebelumnya. Apabila Melaka menakluki Pahang, kerabat diraja Pahang tidak dihapuskan. Mereka diserap melalui perkahwinan. Buktinya, Hang Tuah sendiri, seorang pahlawan bukan berdarah raja, boleh naik menjadi Laksamana Teragung. Ini mungkin karena masyarakat tidak memusnahkan orang yang mereka takluki. Apabila Kesultanan Johor Riau mewarisi legasi Melaka,
dan apabila negeri-negeri Melayu lain muncul, tradisi ini diteruskan. Kelangsungan nama-nama besar dan salah sila ini menandakan sesuatu. Tanah ini tidak dibasahi dengan darah pembersihan etnik yang berulang kali. Pada zaman moden, sistem raja berperlembagaan pula diperkenalkan. Ini juga, jika dilihat dari sudut lain, mempunyai makna. Peralihan kuasa berlaku dalam kerangka perundangan, bukan melalui pedang. Mengikut kata-kata Profesor Peterson, kepelbagaian budaya dan kelangsungan sejarah ini bukanlah sesuatu yang memalukan. Ia adalah simbol sejarah yang damai dan sesuatu yang patut dibanggakan. Dalam nama-nama tempat dan tokoh sejarah yang kita anggap biasa, terukir sejarah damai negara ini. Profesor Peterson menemui satu lagi perkara. Sehingga akhir abad ke-19, dalam banyak komuniti Melayu, wanita mempunyai hak harta yang kuat. Dalam adat perpatih di Negeri Sembilan, harta pusaka diwarisi melalui nasab ibu. Ini adalah masyarakat matrilineal. Siapakah tokoh yang paling melambangkan ini? Cuba fikirkan tentang peranan wanita dalam keluarga Melayu tradisional. Wanita seringkali menjadi penjaga harta dan pengurus keuangan keluarga. Fakta bahawa di sebuah rantau yang dianggap patriarki, wujud sistem di mana wanita mewarisi tanah selama beratus-ratus tahun, ini adalah sesuatu yang sukar ditemui, walaupun di Eropah pada zaman yang sama. Jadi di negara yang damai ini, apakah yang dilakukan oleh rakyatnya? Di sini, Mark Peterson menunjukkan satu perkara penting. Jika Anda mahu merumuskan enjin pembangunan Malaysia dalam satu perkataan, ia adalah pendidikan. Pendidikan, pendidikan, pendidikan. Dari zaman Kesultanan hingga hari ini, kemajuan diukur melalui ilmu. Di Istana Melaka, yang dihargai bukanlah pahlawan yang ganas, tetapi pembesar yang bijaksana dan alim ulama yang berilmu. Jalan untuk naik pangkat dan dihormati bukanlah melalui peperangan semata-mata, tetapi melalui ilmu dan kebijaksanaan. Pada zaman yang sama di Eropah, menjadi seorang kesatria dan pergi ke medan perang adalah jalan menuju kemuliaan. Di Jepun, samurai, pahlawan yang menghunus pedang, adalah kelas tertinggi. Di alam Melayu, cendekiawan dan ulama yang memegang kitablah yang menasihati raja dan memimpin masyarakat. Mark Peterson merumuskannya begini: apabila penjajah datang, Jepun mempunyai samurai, tetapi orang Melayu mempunyai kitab dan akal. Namun pena dan akal lebih tajam daripada pedang. Pedang menguasai satu generasi, tetapi pendidikan yang dibina oleh pena dan akal menguasai 1000 tahun. Kuasa pendidikan yang terkumpul selama beratus-ratus tahun dari zaman Kesultanan, menurut Profesor Peterson, itulah enjin sebenar yang membina Malaysia hari ini. Bangsa yang memegang pena dan bukannya pedang. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, apabila bangsa ini menempa besi, apakah yang mereka cipta? Dengan besi yang sama, Malaysia dan Jepun mencipta sesuatu yang sangat berbeza. Perbandingan ini amat menarik. Malaysia dan Jepun, kedua-dua negara ini sering dibandingkan. Seperti yang disebut tadi, dari segi genetik, mereka adalah antara bangsa yang paling homogen di Asia. Tetapi dengan bahan yang sama, mereka memilih jalan yang sangat berbeza. Bahan itu ialah besi. Kedua-dua Malaysia dan Jepun mahir dalam teknologi. Tetapi apa yang mereka hasilkan dengan besi itu berbeza. Orang yang merumuskan ini ialah seorang cendekiawan agung, Allahyarham Syed Hussein Alatas. Beliau berkata, Jepun menempa besi untuk membuat pedang. Orang Melayu menempa besi untuk membuat keris dan peralatan pertanian, pedang memotong. Ia memisahkan antara aku dan kau, dalam dan luar. Keris pula, selain sebagai senjata, adalah simbol. Ia menyatukan, ia menghubungkan pemiliknya dengan nenek moyang dan Tuhannya. Ia mempunyai semangat. Budaya memotong dan budaya menyatukan. Dalam satu baris ayat ini, terkandung sifat kedua-dua negara. Fikirkan tentang budaya pedang Jepun. Simbol samurai adalah pedang. Seni masakan Jepun juga berpusat pada pisau. Teknik memotong sashimi, memotong bahan dengan jitu, meminjam kata-kata seorang sarjana. Inti budaya Jepun adalah pengecilan dan pemotongan. Memotong sesuatu yang besar menjadi kecil dan memperincikannya. Malaysia berbeza. Fikirkan tentang kenduri. Kenduri adalah majelis yang menyatukan. Bunyi kompang dan gamelan bergema, menyebar melintasi sempadan kampung, menyentuh hati semua orang. Ia tidak memisahkan, ia mengajak. Perbezaan antara memotong dan menyatukan ini berterusan hingga ke hari ini. Di mana ia berterusan? Pernahkah Anda pergi ke konsert? Walaupun tidak pernah, Anda pasti pernah melihatnya dalam video. Di konsert di Malaysia, sesuatu yang aneh berlaku. Penonton akan menyanyikan keseluruhan lagu bersama-sama penyanyi. Puluhan ribu orang menghafal lirik tanpa satu kesalahan pun, mencipta satu koer gergasi.
Ini dipanggil sing-along atau karaoke beramai-ramai. Ini adalah sesuatu yang sangat tipikal di Malaysia. Pada tahun 2022, Billie Eilish mengadakan konser di Malaysia. Beliau seorang penyanyi rap Amerika yang terkenal. Liriknya dalam bahasa Inggris dan rapnya sangat laju. Tetapi puluhan ribu penonton Malaysia menyanyikan rap Inggris itu bersama-sama. Billie Eilish terdiam di atas pentas. Beliau menurunkan mikrofon dan hanya memandang penonton. Perkara seperti ini tidak pernah berlaku di Amerika atau Eropah. Coldplay juga selepas konsert mereka di Malaysia berkata, penonton terbaik di dunia. Ini bukan fenomena fandom tertentu sahaja. Di konsert rock, konsert pop Melayu, konsert artis Tamil, penonton Malaysia akan melakukan perkara yang sama. Ia tidak mengira genre. Orang Malaysia tidak tahan hanya mendengar. Mereka mesti turut serta. Profesor Dr. Matrofa Ismail, seorang ahli psikologi kognitif terkemuka di Malaysia, menjejaki asal-usul fenomena ini dan menemui jawapannya dalam budaya tradisional Malaysia. Pernahkah Anda mendengar dikir barat? Seorang tukang karut akan memulakan nyanyian, kemudian seluruh awak-awak akan menyahut dan menyanyi bersama. Struktur mengajuk dan menyahut ini adalah asas musik rakyat Malaysia. Dalam tarian Zapin, dalam persembahan Mak Yong, dalam Boria, di Malaysia, sempadan antara pentas dan penonton sememangnya kabur. Semasa menanam padi pun mereka menyanyi, seorang akan memulakan dan seluruh sawah akan menyahut. Mereka bekerja sambil menyanyi dan bersatu melalui nyanyian. Di Dewan Konser Jepun, penonton tidak membuat bising. Menikmati persembahan penyanyi secara senyap adalah etika. Ini bukan soal baik atau buruk. Struktur budayanya yang berbeza. Pedang memotong. Ia memisahkan pentas dan penonton. Gamelan bergema. Bunyi dari pentas merebak ke penonton. Dan semua orang menghasilkan satu bunyi yang harmoni. Perbezaan antara pedang dan gamelan yang disebut oleh sarjana itu, 1000 tahun kemudian, masih jelas kelihatan di Dewan Konsert. Orang yang menyanyi bersama, menangis bersama, turut serta bersama. Adakah sifat ini hanya muncul di Dewan Konsert? Tidak. Ia muncul dalam kehidupan seharian, di dalam LRT, malah dalam saat-saat genting. Dalam bahasa Jepun, ada perkataan meiwaku, mihwat. Ia bermaksud menyusahkan orang lain. Di Jepun, dari kecil mereka diajar, jangan meiwaku pada orang lain. Ungkapan ini adalah nilai teras yang menunjangi masyarakat Jepun. Jalan yang bersih, gerabak kereta api yang senyap, budaya beratur yang kemas, semuanya berpunca daripada semangat ini. Tetapi budaya ini ada sisi lainnya. Satu kejadian di stesen kereta api bawah tanah Tokyo. Seorang wanita dengan kereta sorong bayi menaiki kereta api. Ada tangga, laluan sempit dan sukar untuknya seorang diri. Tetapi tiada siapa yang menolong. Kenapa? Kerana takut jika mereka menolong dan membuat kesilapan, ia akan menjadi meiwaku. Menolong pun boleh dianggap menyusahkan. Wanita itu terpaksa berhempas pulas menaiki tangga seorang diri. Itulah sisi lain budaya meiwaku. Di Malaysia, ada perkataan gotong royong. Ia bermaksud bekerja sama dan saling membantu. Walaupun kadang-kadang ada juga istilah negatif seperti jaga tepi kain orang, tetapi semangat asalnya adalah keprihatinan. Perkara orang lain terasa seperti perkara sendiri, jadi kita menghulurkan bantuan. Itulah semangat asal gotong royong. Orang Malaysia, jika melihat kereta sorong bayi di stesen LRT, pasti akan terus menolong. Jika melihat seorang nenek jatuh di jalan, pasti akan terus berlari. Sebelum sempat bertanya, boleh saya bantu? Tangan sudah dihulurkan. Tindakan dahulu, soalan kemudian. Sifat ini paling jelas terserlah dalam satu peristiwa. Januari 2001, di stesen Shin-Okubo, Tokyo. Seorang lelaki mabuk jatuh dari platform ke landasan kereta api. Sebuah kereta api sedang menghampiri stesen. Orang ramai di platform terpaku. Tiba-tiba, 2 orang terjun ke landasan. Seorang adalah juru gambar Jepun berusia 47 tahun. Seorang lagi adalah pelajar Malaysia, Ashraf Sinclair. Ini adalah adaptasi fiksyen untuk tujuan penceritaan, mengambil semangat daripada kisah sebenar Lee Soo-hyun. Ketiga-tiga mereka dilanggar kereta api dan meninggal dunia. Ashraf, seorang pelajar yang datang dari Malaysia untuk belajar bahasa Jepun. Di negara orang demi seseorang yang tidak pernah dikenali, beliau mempertaruhkan nyawanya. Jepun gempar. Mengapa orang asing sanggup terjun demi orang yang tidak dikenali? Reaksi rakyat Malaysia sedikit berbeza. Tentu sekali mereka sedih. Tetapi pada masa yang sama, ramai yang berkata, kalau aku dalam situasi itu, aku pun mungkin akan terjun. Profesor Matrofa menerangkannya sebagai semangat masalah orang lain adalah masalah kita juga dalam diri rakyat Malaysia.
Ia adalah kutub yang bertentangan dengan meiwaku. Bagi orang Malaysia, apa yang berlaku di depan mata tidak boleh menjadi hal orang lain. Tidak boleh membiarkan penyanyi menyanyi seorang diri di konsert adalah dalam konteks yang sama. Jika ada orang jatuh ke landasan, terjun untuk menyelamatkannya juga dalam konteks yang sama. Naluri kalau bukan aku, siapa lagi? Itulah orang Malaysia. Ada satu lagi perkara yang menarik. Sifat fleksibel dan tanpa sempadan orang Malaysia ini juga dapat dilihat dalam angka. Terdapat satu teori yang dipanggil Cultural Dimensions Theory yang dicipta oleh seorang ahli psikologi sosial Belanda. Ia adalah satu kajian yang membandingkan ciri-ciri budaya negara-negara di seluruh dunia secara berangka. Salah satunya adalah indeks masculinity. Secara ringkas, ia mengukur sejauh mana sebuah masyarakat menekankan perbezaan peranan lelaki patut begini, perempuan patut begitu. Jepun mendapat 95 mata, yang tertinggi di dunia. Ini bermakna ia adalah negara dengan perbezaan peranan jantina yang paling ketara. Malaysia mendapat 39 mata, Jepun 95, Malaysia 39. Dua negara yang secara genetiknya hampir, tetapi markahnya sangat berbeza. Satu kajian di sebuah universiti Kanada juga menunjukkan Malaysia adalah antara negara dengan perbezaan kecenderungan jantina yang paling kecil di dunia. Contoh menarik ini boleh dilihat dalam bahasa. Dalam bahasa Jepun ada bahasa lelaki dan bahasa perempuan. Untuk merujuk kepada saya, lelaki menggunakan ore, perempuan menggunakan watashi. Untuk memanggil awak, lelaki menggunakan omae, perempuan menggunakan anata. Maksudnya sama, tetapi perkataan yang digunakan berbeza mengikut jantina. Dalam bahasa Melayu, tiada perbezaan ini. Saya digunakan oleh lelaki dan perempuan. Awak atau kamu digunakan untuk lelaki dan perempuan. Ketiadaan sempadan jantina dalam bahasa bukan sekadar perbezaan tata bahasa. Ia mencerminkan cara masyarakat itu memandang lelaki dan perempuan. Tadi saya sebutkan tentang adat perpatih yang memberikan hak warisan kepada wanita. Tradisi itu meresap sehingga ke dalam bahasa. Orang yang tidak membezakan sempadan, tidak memisahkan pentas dan penonton, tidak memisahkan hal sendiri dan hal orang lain, tidak memisahkan lelaki dan perempuan. Apabila tenaga ini disalurkan ke dalam ekonomi dan industri, apa yang akan berlaku? Dari sini, ceritanya menjadi lebih membanggakan. Profesor Sam Richards, dalam 40 tahun pemerhatiannya terhadap Malaysia, berkata ada satu perkara yang paling mengejutkannya. Bukan kebolehan Malaysia, tetapi kelajuan Malaysia. Malaysia sentiasa lambat bermula dalam mana-mana bidang. Tetapi sekali ia bermula, ia akan memecut ke tangga teratas dengan kelajuan terpantas di dunia. Itulah kata-kata Profesor Richards. Mari kita ikuti. Automobil. Malaysia mula mengeluarkan kereta secara serius berpuluh-puluh tahun lebih lewat daripada negara lain. Jerman, Jepun, dan Amerika sudah pun menguasai pasaran dunia. Tetapi sekarang Proton dan Pero II, selepas bekerjasama dengan syarikat gergasi, menguasai pasaran domestik dan diekspor ke banyak negara. Semikonduktor, Amerika dan Jepun memulakannya. Malaysia menyertainya jauh kemudian. Sekarang Pulau Pinang dikenali sebagai lembah Silikon Timur dan Malaysia adalah pemain utama dalam pemasangan dan ujian semikonduktor global dengan share pasaran melebihi 70% dalam sesetengah komponen. Pembinaan kapal, industri yang didominasi Eropah selama beratus-ratus tahun. Malaysia menceburinya pada tahun 1970-an. Sekarang syarikat-syarikat Malaysia adalah antara yang terbaik di dunia dalam pembinaan pelantar minyak dan kapal sokongan. Hiburan, lebih dramatik. Hollywood telah menguasai dunia selama lebih 100 tahun. Muzik dan film Malaysia mula menembusi pasaran global selepas tahun 2000-an. Kini, film seperti Mat Kilau memecah rekod tempatan dan artis seperti Yuna dan Michelle Yeoh diiktiraf di peringkat antarabangsa. Melihat kora ini, Profesor Richards berkata, sebuah negara yang dalam masa 50 tahun berubah daripada negara membangun menjadi harimau ekonomi, menjadi negara maju, menjadi kuasa sukan Commonwealth, dan melahirkan bintang budaya bertaraf dunia. Selain daripada keajaiban, tiada penjelasan lain. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, apakah rahsia di sebalik kelajuan ini? Sudah tentu, kerajinan rakyat Malaysia, penekanan pada pendidikan, daya fokus, semuanya betul. Tetapi Michael Breen yang telah tinggal di Malaysia selama 30 tahun, melihatnya dari sudut yang berbeza. Beliau menggelar Malaysia sebagai medan ujian terbaik di dunia. Maksudnya, produk yang berjaya di Malaysia akan berjaya di mana-mana sahaja di dunia. Ada sebabnya. Pengguna Malaysia adalah antara yang paling peka,
paling bijak dan paling cerewet di dunia. Apa yang Anda lakukan apabila produk baru keluar? Orang Malaysia akan terus mencubanya. Jika produk itu bagus, apa yang mereka lakukan? Mereka akan beratur dari subuh untuk membelinya. Negara di mana orang sanggup berkhemah semalaman di depan kedai pada hari pelancaran produk baru. Itulah Malaysia. Jika produk itu tidak bagus, apa yang mereka lakukan? Mereka akan mengkritiknya habis-habisan di media sosial. Tetapi keistimewaan pengguna Malaysia bermula di sini. Mereka tidak hanya meluahkan rasa tidak puas hati dan berhenti di situ. Mereka akan mencari jalan penyelesaian sesama mereka. Mereka mencipta cara penggunaan yang lebih baik dan memuat naiknya dalam talian. Kadang-kadang pengguna menyelesaikan masalah lebih cepat daripada pengeluar. Itulah sebabnya syarikat-syarikat global menjadikan Malaysia sebagai medan ujian pertama mereka. Ada sebabnya mengapa syarikat kosmetik antarabangsa melancarkan produk baru mereka di pasaran Malaysia terlebih dahulu. Ada sebabnya mengapa pasaran e-dagang dan perbankan digital di Malaysia adalah antara yang paling kompetitif di dunia. Syarikat-syarikat tahu, jika mereka boleh melepasi pengguna di negara ini, mereka boleh bertahan di mana-mana sahaja di dunia. Ini bukan cerita peringkat individu. Seluruh negara begitu. Negara yang paling cepat mengguna pakai teknologi baru dalam kehidupan seharian. Apabila pembayaran mudah alih diperkenalkan, ia adalah negara yang paling cepat menyimpan dompet. Apabila perkhidmatan baru dilancarkan, ia adalah negara yang paling cepat mendaftar, paling cepat menyuarakan aduan, dan paling cepat mencipta alternatif. Negara ini sendiri adalah pengguna terpantas di dunia. Michael Breen menggambarkan sifat rakyat Malaysia ini begini. Orang Malaysia tidak akan berdiam diri tentang perkara yang salah. Mereka akan secara aktif menyuarakan rasa tidak puas hati dan hanya akan berpuas hati apabila ia diubah. Mereka cepat marah dan bergaduh, tetapi cepat pula berbaik dan menjadi kawan sambil minum teh tarik. Tidakkah kata-kata ini benar? Bukankah ini pemandangan yang kita lihat setiap hari di sekeliling kita? Pagi bergaduh, petang minum teh tarik sambil berkata, "Sorrylah pasal tadi." Itulah orang Malaysia. Walaupun bergaduh, hubungan tidak putus. Walaupun marah, mereka tidak berpaling. Walaupun bertembung, mereka bersatu kembali. Itulah sebabnya ia pantas. Kerana tenaga pergaduhan tidak digunakan lama. Semua tenaga itu digunakan untuk bergerak ke hadapan. Rahsia kelajuan sekali bermula, terus ke puncak yang disebut oleh Profesor Richards, ada di sini. Apakah punca tenaga ini? Breen merumuskannya dalam satu ayat. Rakyat Malaysia ini seolah-olah bangsa yang hidup dengan minum Red Bull setiap hari. Itulah kata-kata Michael Breen. Pantas, bertenaga, bersemangat, baik hati, pintar, dan cerewet. Banyak berhibur, banyak makan, banyak minum. Tetapi dalam bab kerja, mereka antara yang paling rajin di dunia. Penilaian menyeluruh dari seseorang yang telah tinggal di Malaysia selama 30 tahun. Dan ini bukan sekadar tanggapan. Angka menyokongnya. Tahukah Anda kadar celik huruf di Malaysia melebihi 95%? Orang yang tidak tahu membaca dan menulis kurang daripada 5 dalam 100 orang. Betapa hebatnya ini? Mari kita bandingkan dengan negara lain. Di Perancis, kira-kira 7% rakyatnya tidak boleh menulis atau membaca bahasa ibunda mereka. Ini Perancis, tuan-tuan dan puan-puan. Di negara Menara Eiffel, pusat kebudayaan Eropah, seorang daripada 14 orang tidak dapat membaca tulisan negara mereka sendiri dengan betul 20 tahun lalu. Angka ini lebih tinggi. Bagaimana pula dengan Jepun? Jepun menggunakan 3 jenis tulisan, hiragana, katakana, dan kanji. Kanji menjadi masalah. Di kalangan generasi muda pun, buta huruf kanji adalah serius. Ada satu kejadian terkenal di Jepun di mana seorang Perdana Menteri salah membaca kanji dalam majlis rasmi dan dimalukan. Di negara di mana Perdana Menteri pun boleh silap membaca kanji. Di Malaysia, 95 daripada 100 orang boleh membaca dan menulis. Mengapa ini mungkin? Kerana bahasa Melayu menggunakan tulisan rumi, 26 huruf yang mudah dipelajari. Dengan 26 huruf ini, hampir semua bunyi boleh diwakili. Ini menjadikan bahasa ini sangat mudah diakses dan dipelajari. Oleh itu, kadar celik huruf melebihi 95%. Profesor Matrofa menambah satu lagi perkara. Otak orang Malaysia adalah otak multilingual. Kebanyakan rakyat Malaysia boleh bertutur dalam bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan selalunya bahasa ibunda seperti Mandarin, Tamil, atau dialek lain. Profesor Mark Peterson juga menganggap keupayaan untuk bertukar code switching dengan lancar sebagai sesuatu yang menakjubkan.
Otak orang Malaysia yang boleh menggunakan pelbagai bahasa dengan bebas ini sungguh luar biasa, katanya. Ada beberapa perkara yang dianggap sukar oleh Profesor Peterson semasa belajar bahasa Melayu. Perbezaan sebutan yang halus, kewujudan struktur kosakata dui lapisan, di mana perkataan Melayu asli dan perkataan pinjaman wujud serentak, sistem bahasa istana dan bahasa pasar. Fakta bahawa 50 juta rakyat boleh menggunakan bahasa yang kompleks ini dengan bebas adalah bukti betapa kompleksnya cara otak orang Malaysia berfungsi. Ada satu lagi perkara yang ditunjukkan oleh Michael Breen, kesuburan tanah Malaysia. Antara tiga negara, China, Jepun dan Malaysia, tanah Malaysia adalah yang paling subur. Ada sebabnya mengapa durian Musang King Malaysia diiktiraf sebagai yang terbaik di dunia. Walaupun China dan Jepun membawa benih durian Malaysia dan menanamnya di tanah mereka, hasilnya tidak dapat dibandingkan dengan yang ditanam di Malaysia. Benih yang sama, ditanam di tanah yang berbeza, memberikan hasil yang berbeza. Airnya sedap, hasil pertaniannya kaya dengan nutrien dan kualitinya unggul. Apa yang tumbuh dari tanah ini berbeza. Orang yang membesar di tanah ini juga berbeza. Di sini, izinkan saya kongsikan satu lagi analisis Profesor Matrofa tentang ciri kognitif orang Malaysia. Ia dipanggil pemikiran gabungan. Orang Malaysia tidak suka pilihan ya atau tidak. Nak makan nasi lemak ke roti canai. Pernahkah Anda menghadapi dilema ini? Tahukah Anda bagaimana orang Malaysia menyelesaikannya? Mereka mencipta roti canai banjir kuah dal dan sambal. Ini bukan sekadar penambahan satu menu. Ia adalah penolakan terhadap pemikiran dualistik ini atau itu, hitam atau putih, dan sebaliknya mencipta jawaban ketiga. Profesor Matrofa menganalisis ini sebagai sesuatu yang hampir dengan pemikiran bulat. Secara ringkasnya, ia bukan A atau B, tetapi keupayaan untuk menggabungkan A dan B untuk mencipta C. Flexibility inilah engine kognitif yang membolehkan kita, walaupun lambat bermula, untuk berakhir di tempat pertama, bukan sekadar belajar teknologi orang lain dan menirunya, tetapi mencampur dan menggabungkan apa yang dipelajari untuk mencipta sesuatu yang baru. Bukanlah satu kebetulan negara roti canai banjir ini menjadi pemain utama dunia dalam semikonduktor, otomotif dan hiburan. Bertenaga, pintar, cerewet, dan fleksibel. Wartawan yang tinggal di Malaysia selama 30 tahun, profesor yang mengkaji Malaysia selama 40 tahun, dan ahli psikologi yang menganalisis struktur kognitif orang Malaysia, semuanya sampai kepada kesimpulan yang sama. Orang-orang ini bukan biasa-biasa, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang yang hebat ini ada satu kekurangan. Bahagian ini mungkin sedikit menyakitkan, tetapi jika Anda mendengarnya, Anda pasti akan mengangguk setuju. Di Dewan Kuliah Profesor Richards di Pennsylvania State University, terdapat pelajar dari seluruh dunia, Amerika, Eropah, Asia, negara dan bidang pengajian mereka berbeza-beza. Di antara mereka, ada satu perkara yang membuatkan profesor ini rasa frustrasi apabila melihat pelajar dari Malaysia, yaitu grade mereka. Tepatnya, bukan grade, tetapi sikap mereka terhadap grade. Jika seorang pelajar Amerika mendapat B lama apa yang dia lakukan, not bad. Walaupun dapat C, dia masih fikir dia sudah cukup bagus. Pelajar Malaysia berbeza, dia mendapat A berumah. Dia menamatkan program 4 tahun dalam masa 2 atau 3 tahun. Tetapi tiada riak kepuasan di wajahnya. Masih tak cukup bagus. Orang yang mendapat A, tetapi masih rasa tidak cukup. Orang yang tamat lebih awal daripada orang lain tetapi masih menekan diri sendiri. Melihat ini, Profesor Richards berfikir, kelemahan terbesar orang Malaysia bukanlah kebolehan mereka, tetapi hakikat bahawa mereka tidak sedar betapa hebatnya diri mereka. Adakah ini cerita orang lain? Mungkin di kalangan anak-anak atau cucu-cucu kita, ada yang seperti ini. Sesiapapun melihatnya sudah cukup bagus, tetapi dia sendiri masih berkata masih jauh lagi. Dalam 40 tahun pemerhatiannya, Profesor Richards menyedari corak ini bukan masalah individu, tetapi sifat seluruh masyarakat. Maka, beliau merumuskan 3 kelemahan orang Malaysia. Pertama, terlalu mengkritik diri sendiri. Standar mereka terlalu tinggi. Di mata dunia, mereka sudah mencipta keajaiban, tetapi di dalam, mereka masih rasa tidak cukup. Kedua, terlalu obses dengan pandangan orang lain. Kerana keyakinan diri yang rendah, mereka cuba membuktikan diri melalui penilaian orang lain. Profesor Richards terkejut melihat tahap perbelanjaan barangan mewah di Malaysia. Ia antara yang tertinggi di dunia. Pada pandangannya ini bukan kemewahan, tetapi ekspresi keyakinan diri yang rendah, kebimbangan tentang apa orang akan kata tentang aku dizahirkan melalui perbelanjaan. Ketiga, pilihan yang terlalu sempit,
Orang-orang yang cemerlang bersaing di tempat yang sempit untuk jalan yang lebih sempit. 3 perkara ini, kritikan diri yang berlebihan, obsesi dengan pandangan orang lain, pilihan yang sempit. Menurut Profesor Richards, musuh terbesar orang Malaysia bukan di luar, tetapi di dalam diri mereka sendiri. Di sini mari kita dengar satu lagi cerita dari Profesor Mark Peterson. Persepsi sejarah juga memainkan peranan dalam mengapa orang Malaysia memandang rendah diri mereka. Pernahkah Anda mendengar ungkapan ini? Negara kita dijajah selama 446 tahun. Anda pasti sering mendengarnya. Profesor Peterson menolaknya secara langsung. Dari zaman Kesultanan Melayu hingga abad ke-20, penjajahan besar sebenarnya berlaku dalam beberapa fasa: Portugis, Belanda, British, dan Jepun. Ya, memang ada konflik dan peperangan kecil. Tetapi sebuah tamadun yang berdaulat wujud selama lebih 1000 tahun sebelum itu. Profesor Peterson berkata, fakta bahwa sebuah kesultanan boleh bertahan selama beratus-ratus tahun adalah bukti sejarah yang stabil dan damai. Kesultanan Kedah Tua lebih 1000 tahun, Melaka hampir 100 tahun, Johor Riau beratus-ratus tahun. Fakta bahwa sebuah dinasti boleh bertahan selama beratus-ratus tahun itu sendiri menunjukkan kestabilan negara ini. Tetapi orang Malaysia, kerana kenangan pahit zaman penjajahan dan Perang Dunia Kedua, cenderung melihat keseluruhan sejarah 2000 tahun mereka sebagai sejarah mangsa. Profesor Peterson, dengan berhati-hati tetapi jelas, berkata, sejarah Malaysia bukan sejarah mangsa. Abad ke-20 sememangnya pahit, tetapi ia hanya sebahagian daripada keseluruhan sejarah 2000 tahun. Secara keseluruhan, Malaysia adalah sebuah negara yang damai dan stabil. Ingatkah Anda apa yang dibaca oleh Profesor Peterson pada Sinar Mata Rakyat Malaysia? Kemiskinan rakyat Malaysia hanyalah sementara. Konteksnya sama. Kemiskinan itu sementara, dan penderitaan itu, jika dilihat dari keseluruhan sejarah, juga sementara. Tetapi orang Malaysia telah menjadikan penderitaan sementara itu sebagai identiti kekal mereka. Mereka telah mendefinisikan diri mereka sebagai negara yang sentiasa dijajah. Inilah titik di mana kedua-dua Profesor Peterson dan Profesor Richards, sebagai orang luar, berasa terkilan. Orang Malaysia cukup kuat, tetapi mereka tidak tahu mereka kuat. Mereka telah melakukan dengan cukup baik, tetapi mereka tidak tahu mereka telah melakukannya dengan baik. Dalam bukunya, Profesor Richards ada satu message untuk rakyat Malaysia. Kenali diri Anda. Kekalkan kekuatan Anda dan akui kelemahan Anda. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Anda tidak perlu berusaha untuk menarik perhatian orang lain. Orang Malaysia sudah cukup kuat. Beliau membayangkan masa depan orang Malaysia. Orang yang paling pintar, paling gigih, dan paling kreatif di dunia, mengekalkan kekuatan mereka, tetapi menambah kestabilan emosi dan keyakinan diri. Orang yang tahu betapa hebatnya diri mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, orang luar yang telah memerhati kita selama berpuluh-puluh tahun semuanya, mengatakan perkara yang sama. Anda tidak sedar betapa hebatnya diri Anda. Apabila Profesor Mark Peterson mendarat di lapangan terbang Subang pada tahun 1968, Kuala Lumpur adalah sebuah bandar dengan jalan tanah merah. Sungai Klang adalah sungai yang keruh. Pada tahun 1970-an, sungai itu menjadi lebih tercemar. Kerana perindustrian yang pesat, sungai itu menjadi kotor dengan cepat. Tetapi orang di negara ini tidak membiarkan sungai yang kotor itu begitu sahaja. Orang yang tidak boleh berdiam diri apabila melihat sesuatu yang salah, sifat yang saya sebutkan berulang kali tadi, mereka membersihkannya semula. Sekarang, Project River of Life telah mengubah wajah Sungai Klang. Di stesen LRT dan MRT di Kuala Lumpur, terdapat pintu skrin platform, pintu kaca yang memisahkan platform dan landasan. Ia adalah kemudahan untuk keselamatan. Di stesen subway London, ia tiada. Di Boston, tiada. Di Chicago, tiada. Apa yang tiada di bandar-bandar negara terkaya di dunia, ada di Kuala Lumpur. 60 tahun lalu, ia adalah sebuah bandar dengan jalan tanah merah. Kini ia adalah sebuah bandar yang lebih selamat dan selesa daripada mana-mana metropolis di dunia. Siapa yang mencipta ini? Saya akan memetik semula kata-kata Profesor Sam Richards. Sejak usia 20-an, saya telah terpikat dengan daya tarikan Malaysia, dan kini seluruh dunia pula yang terpikat dengan daya tarikan Malaysia. Michael Breen, selepas tinggal selama 30 tahun, masih berkata, rakyat Malaysia adalah insan-insan yang sangat istimewa. Mark Peterson, selepas mengkaji selama 60 tahun berkata,
Kemiskinan rakyat Malaysia hanyalah sementara, sinar mata mereka telah membuktikannya. Negara berbeza, bidang kepakaran berbeza, dan tempoh masa mereka melihat Malaysia juga berbeza. Tetapi kesimpulannya sama. Orang Malaysia tidak sedar betapa hebatnya diri mereka. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, tahukah Anda, bukan orang lain yang membina negara ini, orang yang bangun dari subuh untuk ke tempat kerja, orang yang bekerja hingga lewat malam untuk menyara anak-anak, orang yang bersabar hari ini demi hari esok yang lebih baik, orang yang tidak boleh berdiam diri apabila melihat sesuatu yang salah, orang yang campur tangan dalam urusan orang lain, orang yang bergaduh tetapi cepat berbaik dan terus berlari ke hadapan. Siapakah orang-orang itu? Mereka adalah Anda yang sedang menonton video ini. Apa yang ditemui oleh Profesor Harvard selepas 60 tahun mengkaji, telah Anda cipta sendiri sepanjang hidup Anda. Apa yang disebut sebagai keajaiban oleh ahli sosiologi Amerika, telah Anda bina setiap pagi semasa pergi kerja. Tenaga yang tidak dapat difahami sepenuhnya oleh wartawan British walaupun selepas tinggal selama 30 tahun telah Anda miliki sejak lahir. Inilah Malaysia kita. Sekian sahaja kisah kita di mata 3 orang luar hari ini. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, sila subscribe, like, dan tinggalkan komen Malaysia boleh. Terima kasih.